Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang subtopik yang seterusnya, as-siyamu biqaulil hasibi wal munajjimi. Jadi sambung pada subtopik yang seterusnya berkaitan dengan seseorang itu berpuasa bulan Ramadan, seseorang itu berpuasa Ramadan dengan hanya berpadakan dengan perkataan munajjim, orang yang orang panggil ahli bintang lah, nujum. Dan juga al-hasib, orang al-hasib al-falaki, orang yang sek-sek mengira hak sek-sek falak. Ni yang kita akan bahas. Adakah memadai ataupun tidak, ataupun perlu kepada melihat juga anak bulan. Qala as-siyamu biqaulil hasibi wal munajjimi. Berpuasa dengan berdasarkan perkataan al-hasib, orang yang mengira bulan, wal munajjimi, dan orang yang orang yang ahli bintang lah, kita kata ahli nujum. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab-kitab Hasyiah Al-Jamal, dia mentakrifkan munajjim itu sebagai man yara anna awwal asy-syahri tulu'u an-najmil fulani. Iaitu munajjim ni ialah man, orang yang yara, yang melihat ia, anna awwal asy-syahri, bahawasanya awal bulan itu ialah tulu'un najmil fulani, terbitnya bulan sekian-sekian. Jadi berdasarkan ahli nujum ni, dia buat tilikan awal bulan itu berlaku dengan berdasarkan munculnya bintang-bintang yang tertentu. Bintang-bintang apa? Bintang-bintang yang tertentu, yang mana itu tidak ada dalam syariat, ataupun tidak dianjurkan dalam syariat untuk mengesan bulan baru di bulan tahun hijrah, khususnya dengan melalui orang yang melihat bintang-bintang, kemunculan bintang-bintang yang tertentu yang menunjukkan awal bulan. Tak ada. Itu munajjim. Kalau al-hasib pula, al-hasib ni kalau terjemah biasa, orang yang mengira lah. Mengira apa? Iaitu orang yang ya'tamidu manazilal qamari wa taqdira sayrihi. Orang yang berpegang manazilal qamari, orang yang berpegang terhadap, kita kata, fasa-fasa bulan yang tertentu, wa taqdira sayrihi, dan juga anggaran perjalanan bulan tersebut berlaku. Dengan guna bulan. Dengan guna peredaran bulan, fasa-fasa bulan, maka dia tahu awal bulan bila. Itu hasib. Mana dia tak tengok anak bulan lah ni, dua-dua ni. Maka dia kata, la yajuzu, kata musannif, tidak haruslah ay yathbuta ta'wil masdar jadi fa'il yajuzu. Ay thubutu. Syahru Ramadana, syahru fa'il yathbutu. Yathbuta.
Mansub bagi an. Tidak haruslah oleh bahawa sabitlah oleh bulan puasa itu Ramadhana mudhafu ilaih bil amarati yathbutu ta'alluq ba. Sabit bil amarati dengan amaran dengan alamat tanda-tanda sifat al-dhanniyati ay al-mansubati ila dhanni, yang dinisbahkan alamat itu kepada dhann, bergerak sangka. Al-mabniyati yang terbinalah ia alamat itu alal hisabi atas hisab, kiraan bulan lah kita kata. Kiraan bulan, bukan melalui melihat anak bulan, kiraan bulan saja. Sebab itu dia dhanniyah, dia tidak yakiniyah. Kalau dalam Islam mudah saja, tengok anak bulan, tak nampak, esok tak puasa, nampak, esok puasa, selesai. Suruh tengok juga. Tapi kalau yang tanda untuk mensabitkan bulan Ramadan dengan tanda-tanda alamat-alamat dhanniyah melalui hisab, itu tak dikira. Awin nazari ataupun melihat ataf kepada hisab. Yang mana tanda-tanda yang dhanniyah itu terbina atas melihat fin nujumi, pada bintang-bintang, jar majrur. Pun tak memadai juga. Awal bulan ni kita dapat tahu dengan terbitnya bintang sekian-sekian. Maka ahli nujum pun tengok terbitlah bintang, maka hari ni puasa contohnya. Tak dipegang. Benda tersebut tidak boleh dipegang. Li'anna syari'ah. Sebab apa tak dipegang? Kerana bahawasanya pensyariat, syariat ni terbahagi dua lah. Pertama, hakiki Allah Ta'ala. Yang kedua adalah syariat majazi, iaitu Nabi SAW. Jadi sesungguhnya syariat, pensyariat, isim di anna, innama jumlah tu khabar di anna. Aujaba alaina, ay aujaba syari'u, mewajibkan ia syariat atas kita, as-sawma maf'ul bih, akan puasa, birru'yati, ta'alu aujaba kepada ba. Aujaba ala, aujaba bi, birru'yatil adiyati, birru'yati jar majrur al-adiyati, sifat kepada ru'yah, ay al-mansubati ilal adati, melalui penglihatan yang dibangsakan kepada adat. Ni penglihatan mata kita ni. Jadi kita melihat anak bulan, esok puasa dengan mata kita tengok. Tak nampak anak bulan, maka tidak puasa esok, selesai. Itu syarak mewajibkan atas kita puasa Ramadan dengan sebab lihat anak bulan yang melalui penglihatan yang bangsa adat. La biwujudi syahri, bukan la yujibu syari' as-sawma biwujudi syahri. Bukanlah syari' ini mewajibkan ke atas kita berpuasa dengan sebab kewujudan bulan. Kewujudan apa? Bulan. Dengan melalui hasib, orang yang mengira bulan, ataupun melalui bintang-bintang tertentu muncul pada awal bulan. Bukan tu. Fala yuqbalu boleh baca, yaqbalu boleh baca. Kalau yuqbalu qauluna ayat fa'il, tidak diterimakan perkataan hasib. Kalau yaqbalu qaulalah maf'ul bih, tidak boleh menerima ia seorang akan perkataan al-hasib, orang yang mengira, al-falaki, sifat hasib yang dibangsakan kepada falak, bihtimali, dengan hanya kebarangkalian, ru'yatil hilali, nampak anak bulan. Mereka ni boleh mengira ataupun meramalkan kita ni dapat melihat anak bulan ataupun tidak. Dia mengira, dia sudut kira, dia tak tengok pun kira. Jadi ni al-mabniyah ala dhanniyah. Tuhan tak suruh pun, Nabi tak suruh pun, Allah tak suruh. Allah suruh tengok saja. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu ya, jelas. Tak payah nak buat ihtimal kebarangkalian. Tak payah nak buat kiraan boleh ke tak nampak anak bulan. Tak. Bahkan kita tengok saja bila sampai masanya. Illa, sini saya tak tahu illa ke ala ni. Kalau illa macam tak kena. Kalau illa mesti ada mustathna minhu. Kalau boleh tanggung atas dasar ala lah. Cuma semalam, kataan semalam, al-manabir tu, surat berapa tu? Mimbar tu muka surat yang ke-12, baris yang ke-6 daripada bawah. Ka iqadil qanadili al-mu'allaqati bil manabiri. Sini manabiri. Kalau kita rekod kita tengok al-manairi. Al-manairi iaitu mimbar. Orang bukan letak di mimbar, orang letak di
menara supaya orang nampak ramai. Wallahu a'lam. Ini pun sama jugalah, sama ada illa ni dengan mana ada benda jatuh ataupun boleh tanggung paling tahik pun ala. Ala, beringatlah. Innal hasiba, sesungguhnya orang yang hitung, yang bahasa falak ni, allazi khabar inna, ialah yang ya'tamidu, yang berpeganglah ia allazi maf'ulun bih, manazilal qamari, akan fasa-fasa bulan lah kita kata, wa taqdiru sayrihi sayril qamar, dan anggaran-anggaran perjalanan bulan berlaku. Dia kira kut situ saja. Dia tidak melihat anak bulan secara direct. Cuma dalam bab ni kita bukan bidang lah. Ni kita hanya baca sekadar dalam kitab fiqh. Nak lebih lanjut kena tanya ahli falak. Kita bukan ahli falak. Nak lebih tu. Tu wa illam nathbuti syahra bihisabihi bihisabil hasib lahu ay yasuma huwa bi nafsihi in ghuliba ala dhannihi dukhul asy-syahri. Wa illam nathbut ataupun nuthbit asy-syahra, athbata yuthbitu ithbat. Wa illam, meskipun tidak sama sekali mensabitlah oleh kita akan maf'ul bih bulan itu, bulan ini bulan Ramadan, bihisabihi, dengan kiraannya kiraan hasib, lahu ay yajuzu lahu, harus baginya, bagi hasib tu, ay yasuma, ta'wil masdar jadi mubtada muakhar, lahu jar majrur dari ta'alluq suatu mazhuf khabar muqaddam. Boleh juga berpuasa ia hasib, huwa dia seorang, yasumu huwa berpuasa dirinya, binafsi huwa, dengan dirinya diri sendiri. Dia sendiri kira-kira nak ikut dia punya kiraan, sila, orang lain tak boleh ikut. Bila boleh ikut diri dia sendiri kira tu, in ghuliba ala dhannihi dhannil hasib, jikalau dighalibkan atas dhannya dhan hasib tu. Dhan apa? Dhan akan maf'ulun bih, dukhul asy-syahri, maf'ulun bih bagi dhanna. Dhannihi itu idhafah masdar kepada fa'il, dukhula maf'ulun bih, asy-syahri mudhaf ilaih. Dia dhan kata masuk dah bulan. Yang ni masuk dah bulan untuk kata puasa. Maka dia untuk dia saja boleh. Sama juga dengan an-nujum, orang yang ahli nujum sama juga. Kalau dia yakin dengan kiraan bintang itu keluar ni, makna bulan Ramadan baru timbul, maka ikut dia. Orang lain tak boleh ikut. Tapi kalau dia buat kajian tersebut tidak ghuliba ala dhannihi dukhul asy-syahri, tu pun tak boleh puasa juga. Tu dia qaid dengan in. Wa yujzi'uhu siyamuhu, dan memadakan akan dia, akan orang al-hasib tadi fa'il, siyamuhu hadha, puasanya hasib ini, hadha sifat bagi siyamuhu, hadha takdir apa? Takdir al-musyaru ilaihi. Siyamu fa'il, hu mudhaf ilaih, yujzi'uhu, hu tu maf'ulun bih, hadha sifat bagi siyam ini takdirnya adalah al-musyar ilaih ataupun al-hadir. Puasanya yang sekarang berdasarkan hasib, berdasarkan apa yang dia kira tu, puasanya sekarang tu sah, memadai an fardil hasib, daripada fardunya fardu puasa hasib, in thabata syahru bil adillati syar'iyyati. Sekejap. Betul lah, betul. Bil adillati, dengan dalil-dalil jar majrur, asy-syar'iyyati, sifat adillah yang dibangsakan kepada syara'. Jadi orang ni sah puasa untuk hasib dengan munajjim, diri dia sendiri sah, tidak ada masalah. Walaupun puasa fardu sekalipun, jikalau sabitlah bulan tersebut dengan dalil-dalil yang dibangsakan kepada syarak melalui kiraan dia, tak apa. Wa kadzalika wujubus siyam wa sihhatihi. Wa kadzalika wujubis siyami wa sihhatis siyam. Begitu juga wajib puasa dan sahnya puasa, man sadaqahu, orang yang membenar ia man, hu maf'ulun bih, akan dia, akan kullan minan munajjim wal hasib, orang ahli bintang dan juga hisab, dia percaya, maka dia pun wajib puasa. Orang yang percaya dengan dia pun, dia seorang juga wajib puasa, dia tak boleh ajak orang lain. Tu kas-salati ay wa dhalikal madhkur min wujubis siyam ala man sadaqahu, tu sabitun kas-salati, seperti mana sembahyang. Mana sembahyang ni kita boleh ikut orang, kalau orang tu kita percaya, masuk dah waktu, masuk lah, kita boleh sembahyang. Fa innahu, maka sesungguhnya asy-syakhsa, seseorang, idza taqada, jumlah jawab dengan syarat tu khabar inna, apabila beriktikad, berkeyakinan ia man maf'ulun bih, dukhula waqtis salah, akan masuknya waktu sembahyang.
Oh, ni dia nak kiyah kepada masalah semayang kalau sudah i'tiqad masuk waktu. Walaupun pada hakikat belum masuk waktu. Boleh dah semayang. Sama jugalah kalau orang tu bagi tahu dah masuk dah semayang. Orang tu thiqah. Orang tu kita percaya. Maka kita boleh semayang. Waqti mudhafu ilaih, as-salati mudhafu ilaih. Fa innahu, maka sesungguhnya asyakhsa ya'malu, beramalah ia seorang bidzalika i'tiqadi dukhuli waqti salah. Berdasarkan i'tiqad, keyakinan masuknya waktu sembahyang, dia boleh beramal. Silakan, dia boleh sembahyang. Begitu juga bulan Ramadan. Kalau dia membenarkan seseorang yang asalnya memang tak layak untuk diberikan kewajipan puasa Ramadan, kalau dia yang saksi ataupun kalau dia yang beritahu, tapi kita percaya bulat-bulat, kita percaya sebab dia tak pernah tipu contohnya, kita pun wajib puasa. Tu wala ibrata biqauli man qala. Ni isu lain pula. Boleh ke tak kita menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mimpi contohnya malam Ramadan tu, satu Ramadan kita mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam dia tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata esok boleh puasa dah. Boleh ke tak esok kita puasa satu Ramadan? Maka dia kata wala ibrata biqauli man qala akhbarani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi bi anna al-lailata awwalu Ramadanah. Wala ibrata, tidak diambil kira sama sekali. Itu isim la li nafi jinsi. Biqauli man qala, dengan perkataan orang yang berkata ia man, dia kata gini, akhbarani an-nabi, telah memberitahu akan daku, maf'ulun bih fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi naumi, ketika mana tidur, bi anna lailata, dengan bahwasanya malam itu ialah khabar awwalu Ramadan. Malam yang aku mimpi itu adalah awal Ramadan. Maksudnya esok tu adalah puasa satu Ramadan. Tak boleh, tak ambil kira. Orang tu pun tak wajib puasa, orang yang dengar pun tak wajib puasa. Lepas tu dia kata wala yasihhu sawmu bihi, biqauli man qala tu. Tidak sahlah oleh puasa dengan perkataan orang yang berkata Nabi SAW memberitahu kepada aku bahawasanya esok puasa. Dah gitu kita mendustakanlah mimpi Nabi SAW. Dah, dia kata la li syakkin fi ru'yatin Nabi. Bukan kerana syak pada mimpi Nabi SAW. Wa innama hanya sanya huwa, bermula dia ada musihhatis saum tu. Tidak sah puasa bihi dengan dia tu ialah sabitun khabar, sabit ia li'adami dhabtin naimi, kerana tidak ada dhabit bagi tidur, bagi orang yang tidur. Dhabit ni tidak ada kepercayaan lah kita kata dari sudut apa yang dimimpi tu. Li'adami dhabtin naimi, tu disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj dan Kashifatis Saja. Jadi apa yang dimimpikan oleh orang yang memimpi tidak boleh jadikan dhabit untuk menyebabkan diri dia berpuasa dan orang lain berpuasa. Tak ada yang kira. Tu dia kata ijma', mana 4 mazhab tak ada khilaf kata tak sah puasanya kalau dia puasa Ramadan juga. Habis selesai. Kemudian subtopik yang seterusnya berkaitan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa makna kalau semua ni ada maka dia wajib puasa. Kecuali pada masalah-masalah tertentu. Qala syurutu wujubis siyami, ay hadhihi syurutu wujubis siyami. Bermula ini ialah syarat-syarat mesti puasa. Kata dia yushtaratu li wujubis siyami ramadana an tatawaffara al-umurul khamsatu. Yushtaratu, disyaratkan, li wujubis siyami ramadana, untuk kewajipan puasa Ramadan, li wujubi jar majrur, siyami mudhafu ilaih, ramadana mudhafu ilaih, anta tawaffara ta'wil masdar jadi naib fa'il yusyaratu. Anta tawaffara, bahawa penuhlah ia oleh al-umuru fa'il, oleh perkara-perkara sifat al-khamsatu ay al-ma'dudatu ila al-khamsati, yang dibilangkan perkara tu per 5. Maksudnya memenuhi oleh perkara-perkara yang 5 ni. Tak ada 5 ni, tak wajib puasa. Ada 5 ni, wajib puasa. Pertama, al-islamu, padahal bagi umum. Maka tafri'nya, fala yajibus siyamu alal kafiri. Maka tidak wajiblah fa'il oleh puasa, yakni puasa Ramadan. Alif lam pada asyam, alif lam lil ahdi dhihni. Ataupun alif lam lil ahdi dhikri. Tadi disebut dah siyam Ramadan.
Alal kafiri yajib ta'alluq ala. Alal kafiri atas orang kafir tak wajib. Tak wajib apa dia? Puasa atas orang kafir. Wujuba adain maf'ul mutlaq, akan sebagai wajib tunai fi dunia, di dalam dunia, tak wajib. Dengan makna kalau dia tak puasa, kalau andai kata ditegakkan hukum Islam pun dia tak kena. Sebab dia tak wajib atas dunia. If ta'liliyah, kerana la yasihhu ay la yasihhu siyamu minhu ay minal kafiri. Tidak sahlah ia puasa daripada orang kafir. Sebab apa tidak sahnya? Lianna siyama ibadatun badaniyatun taftaqiru ila niyati. Kerana bahawasanya puasa isim lianna, ibadatun khobar lianna, ialah satu ibadah sifat badaniyatun ay mansubatun ilal badani, yang dinisbahkan kepada badan. Sifat kedua pula taftaqiru, yang berhajatlah ia ibadat, jar majrur ila niyati, kepada niat. Sedangkan orang kafir ni bukan ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat, orang haid nifas bukan ahli niat. Jadi tak dapat pahala, bahkan tidak sah. Fakana min syartihi al-islamu, min syartihi jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar kana muqaddam, al-islamu adalah isim kana muakhar. Maka adalah sebahagian daripada syaratnya, syarat puasa tu kalau ikutkan min syurutihi lah sebab min tu min tab'id, bukan Islam saja syaratnya. Patutnya fakana min syurutihi al-islamu. Maka adalah sebahagian daripada syarat-syaratnya puasa ialah al-islamu, Islam. Kas-salati ay wa dhalika kaunul islami min syurutis siyam sabitun kas-salah. Sabit ia seperti sembahyang. Sembahyang pun sama juga. Kalau orang tu tidak Islam, maka tidak wajib, tidak dituntut atas dia di atas dunia ni untuk sembahyang. Dengan makna dia tidak dikenakan iqab ataupun tidak kenakan hukuman hudud kalau tidak berzina, ditangkap dan sebagainya, tak boleh. Tapi di akhirat kenalah siksa tu. Maka dia kata wa innama hanyasanya yajibu alaihi alal kafir. Wajib, yakni mestilah atasnya atas orang kafir, wujuba. Okey. Wa innama yajibu alaihi wa inna ma yajibu ay yajibu siyam. Hanya sahaja wajib ia puasa alaihi ala al-kafir tu akan sebagai maf'ul mutlaq wujuba muakhadatin. Mesti, akan sebagai wajib mendapat balasan fil akhirati, pada akhirat. Dapat balasan apa? Neraka. Kena siksa bukan sebab kufur, sebab tak semayang, sebab tak puasa, sebab tidak bayar zakat. Bimakna, dengan makna annallaha yu'aqibuhu 'alal kufrihi. Dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala isim anna khabar yu'aqibuhu, memberi siksa ia Allah akan kafir tu, 'ala kufrihi, disebabkan kufurnya kafir. 'Ala kufri jar majrur hi mudhaf ilaih. Ataf wa 'ala tarkihi, dan atas meninggalnya kafir li furu'il Islam. Li furu'i lam zaidah furu'i maf'ul bih tarkihi. Atas meninggalnya kafir, idhafat masdar kepada fa'il. Meninggalnya kafir akan furu' Islam. Aidan juga, aidan ay kama tarakal kafiru usulal Islam, iaitu akidah. Gitu aidan, takdir aidan. Jadi furu' Islam apa dia? Bayar zakat wajib, haji umrah wajib, sembahyang wajib, puasa Ramadan wajib. Maka walaupun dia tak wajib puasa dan dia tidak berpuasa, esok kena siksa. Walaupun dia berpuasa tidak sah juga, esok pun kena siksa juga selagi mana dia belum Islam. Qala ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini ayat Quran yang jelas, surah Al-Muddathir ayat yang ke-42 sampai 46, yang mengatakan orang kafir pun kena siksa sebab furu' Islam tinggal. Maka dia kata, ma salakakum fi saqar? Apakah membawa ia akan kalian itu ke dalam neraka saqar? Qalu, berkatalah oleh orang kafir itu, lam naku minal musallin, tidaklah kami sama sekali menjadi
di kalangan sebahagian orang-orang yang sembahyang. Walam nakunu tu'imul miskin, dan tidaklah kami menjadi orang yang beri makan kepada orang miskin, akan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan menjadilah kami itu nakhudu, mengambil bahagian dalam memperkatakan benda yang salah. Tu nakhud, mengambil bahagian mengatakan benda yang salah, ma'al khaidin, berserta dengan orang-orang yang memperkatakan benda yang salah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan jadilah kami juga mendustakan pada hari balasan, hari kiamat. Tu makna dia bukan setakat akidah saja, bahkan furuk Islam. Tu. Wala yutalibu bil qada'i idza aslama, ay wala yutalabulah. Naik fa'il kembali pada kafir. Wala yutalabu, dan tidak dituntutkan akan dia akan kafir itu bil qada'i jar majrur dengan qada' idza aslamal kafir, apabila masuk Islam ia kafir. Tak dituntut. Tak dituntut untuk dia qada puasa, tak payah. Habis, selesai dah. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata dia di qaulihi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Surah Al-Anfal ayat 38. Qul, katakanlah engkau, lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, kafir mereka itu, iyantahu, jikalau habis berhenti mereka itu kafir, yughfar, niscaya diampunkan, lahum, bagi mereka itu, akan menaik fa'il ma qad salaf, akan barang yang sesungguhnya telah lalu ia barang, benda yang dulu-dulu buat. Waktu kafir itu kami ampun berlaku. Itu ilah pertama sebab ada Al-Quran. Ilah kedua, wali anna fi ijabi qada'i ma fata fi hal kufri tanfiran 'ala islami. Dan kerana bahawasanya pada mewajibkan qada, ijabi qada'in, idhafat masdar kepada maf'ul. Pada mewajibkan qada barang, qada'i ma idhafat masdar kepada maf'ul. Kerana bahawasanya pada mewajibkan akan qada akan barang, yakni barang ni kena pada mana? Puasa. Fata silah, yang luputlah ia barang, fi hal kufri, pada ketika kufur, fi hal jar majrur al kufri mudhaf ilaih, tanfiran maf'ul li ajlih, menyebabkan larilah anil Islam, jar majrur, daripada Islam. Tu. Yang keduanya, habis tu Islam. Yang kedua, at-taklifu. Taklif, ada apa? Taklif, yakni al-bulughu wal aqlu, sampai umur dan akal. Ataf kepada bulugh. Tafri', fala yajibu as-sawmu 'ala sabiyyin, maka tak wajiblah oleh puasa, fa'il saum, 'ala sabiyyin jar majrur, atas budak-budak, wa majnunin ataf, dan orang gila, wa mughman 'alaihi, dan orang yang digagahi atasnya, atas orang tu, yakni orang pengsan, orang pitam, wa sukrana, ataf pada sabi, mamnu' min as-sarf, kerana dia wasfiyah, lagi pula alif nun, dan juga mabuk. Hak ni tak wajib. Tapi mabuk yang tak disengajakan sahaja, ada pun mabuk yang disengajakan, maka tu wajib juga puasa. Wajib juga apa wajib juga puasa. Kemudian dia kata, jadi kalau contoh dia sengaja mabuk daripada awal sebelum subuh sampailah maghrib, sengaja mabuk, dia wajib qada. Kalau dia tak sengaja mabuk daripada subuh, sampailah sebelum subuh, sampailah isyak, mabuk tanpa sengaja, hak tu tak wajib qada puasa, tak wajib apa? Qada puasa. Contoh, wa yajibul qada'u, dan wajiblah oleh qada fi halati ta'addi. Mana dia? Hilang. Li'adami, kerana li'adami tawajjuhil khitabi, kerana tidak ada tawajjuhil khitab ni, tidak ditujukan khitab, suruhan tu, alaihim, ke atas mereka itu as-sabi wal majnun wal mughma alaih was sukran tu. Al-mafhumi, sifat khitab yang dapat difahami akan khitab suruhan itu, min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkatkan pena itu, naib fa'il, an thalathatin, daripada 3 perkara.
Apa dia? Anin naimi, daripada orang yang tidur, hatta yastayqidha, ay hatta ay yastayqidha, sehinggalah bahawa sedar ia orang yang tidur itu. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dan daripada orang gila itu hatta yufiqa, ay hatta ay yufiqa, sehingga sedarlah ia orang gila. Wa anis sabiyyi hatta yablugha, dan daripada budak-budak hatta yablugha, ay hatta ay yablugha, sehinggalah bahawa baligh ia budak tu. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan ia. Ini hadis yang jelas, tidak ada taklif ke atas orang yang bukan mukallaf, seperti orang yang gila, budak-budak, pitam, dan orang yang mabuk. Wa yajibul qada'u fi halati ta'addi bil jununi was sukri. Tu. Dan wajiblah oleh qada pada ketika keadaan sengaja, fi halati jar majrur at-ta'addi mudhafu ilaih bil junudi, ta'addi bil junun, dengan gila, ataf, was sukri, dan juga mabuk. Sengaja mabuk, sepanjang hari mabuk dengan sengaja, maka wajib qada puasa. Sepanjang hari mabuk tak sengaja, maka hak tu tak wajib puasa, tak wajib qada. Amma fi halatil ighma'i, adapun pada ketika mana pitam, fayajibu, jawab bagi amma, maka wajiblah al-qada'u fa'i, oleh qada, walau lam yakun muta'addiyan, meskipun tidak sama sekali adalah ia ighma' itu khabar yakun muta'addiyan, sengaja sekalipun. Kalau bab pengsan dengan pitam, sengaja pengsan kau, tak sengaja pengsan kau, semua tu wajib qada belaka. Liqaulihi ta'ala, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka barang siapa adalah di kalangan mereka itu sakit ataupun atas safar, ala safarin, berada dalam perjalanan, fa'iddatun, maka kiraannya, mana kena qada sebilangan, min ayyam ukhra, daripada hari-hari yang lain. Hari yang selain Ramadan kena qada berdasarkan bilangan hari yang ditinggal. Wal ighma'u maradun, maka bermula pitam itu adalah khabar satu marad, satu sakit, maka termasuk dalam firman Allah Ta'ala tu. Wa yukhaliful jununa, dan berbeza ia ighma' akan maf'ul bih al-jununa, akan orang gila, akan gila. Fa'innal junun, maka sesungguhnya gila itu khabar naqsun, iaitu naqsun, apa dia? Kurang. Maka junun tu kalau sepanjang hari contohnya, maka dia tak wajib berpuasa. Dia tak wajib berpuasa. Tu. Walihadza, dan kerana inilah, ay walihadza kaunil jununi naqsan, kerana keadaan gila itu kekurangan, ya juzu, itu dipanggil ma'lul muakhar, illat muqaddam. Ya juzu, haruslah alal anbiya'i jar majrur, atas nabi-nabi itu fa'il, al-ighma'u, pitam dan pengsan, harus bagi nabi. Tengok Musa, Nabi Musa pengsan, bila Allah Ta'ala tajallikan nur sahaja yang diciptakan di atas bukit tersebut, pecah, Nabi Musa pengsan boleh, gila tak boleh. Pengsan bukan kekurangan. Bi khilafil jununi, berbeza dengan gila. Wa kullu man, bermula setiap orang yang zala aqluhu, yang hilanglah ia oleh akalnya, man, aqlu fa'ilhu mudhafu ilaih, man tu man mausuliyah, kullu mubtada, man mudhafu ilaih. Bi maradin, dengan sebab sakit, ba tu ba sababiyah, hilang akal dengan sebab sakit. Au bi syurbi dawain, atau dengan sebab minum akan ubat, idhafah masdar kepada maf'ul. Ubat apa? Ubat yang syaribahu, yang minumlah ia manhu, dia akan ubat, lihajatin, kerana hajat. Itu sifat bagi dawa. Sifat bagi dawa. Bisyurbi dawain syaribahu lihajatin. Walaupun dengan hajat sekalipun. Au bi'udhrin akhara, ataupun dengan uzur yang lain, jawabnya lazimahu qada'us shaumi, wajib atasnya, atas man tu fa'il, qada'us shaumi, mengqada akan puasa, idhafah masdar kepada maf'ul. Jadi ada fatwa-fatwa kontemporari yang bukan Malaysia lah, yang di luar negara, yang ada yang mengatakan sampai tahap makan ubat kalau ada hajat tidak batal. Tidak. Minum ubat kerana hajat atau tak ada hajat, masuk suatu dalam rongga, batal. Kena wajib qada semula.
Tu. Seterusnya al-itaqatu, kemampuan. Yakni qudratun lis-shaumi, mampu untuk berpuasa. Hissan wa syar'an. Hissan ay fil hissi wa syar'an ay fil syar'i. Hissan ni dari sudut zahir panca indera lah, makna bukan membabitkan syariat, membabitkan kesihatan ke. Wa syar'an dari sudut syarak. Tak boleh puasa sebab ada zahir kesihatan masalah, ataupun syarak tak bagi puasa. Maka hak tu tidak ada kekuatan untuk puasa lah. Maka fala yajibu ala man la yutiquhu hissan likibarin. Maka tidak wajiblah atas orang yang la yutiquhu, yang tidak mampu ia manhu dia akan puasa, maf'ul bih. Hissan ay fil hissi mansub bin naz'il khafi. Pada hissi, pada panca indera, pada zahirnya, likibarin kerana tua. Au maradin la yurja bur'uhu bur'ul marad. Ataupun sakit sifat yang tidak diharapkan naik fa'il akan sembuhnya penyakit. Dua golongan ni. Maka hak ni tak wajib puasa, lepas tu wajib fidyah lah. Liqaulihi ta'ala, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ni macam-macam tafsir. Terjemah dulu. Wa 'alal ladzi, dan ke atas orang-orang yang mampu oleh mereka itu akan berpuasa, fidyatun, ada fidyah, ta'amun. Ta'amun tu badal fidyah. Fidyah tu apa dia? Ta'amu miskin, memberi makan pada orang miskin. Macam mana nak faham ayat ni yang kata orang yang tidak harap sembuh dan orang yang tua tu tak boleh puasa, tak payah puasa? Mana sedangkan disebut yutiqunahu. Dia kata fa inna kalimata la muqaddaratun. Maka sesungguhnya kalimah la, isim inna, itu ditakdirkan. Ai la yutiqunahu. Gitu. Ke atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, bayar fidyah kepada orang miskin satu mud. Ataupun annal murada, bahwasanya perkara yang dikehendaki itu ialah khabar yutiqunahu halas syababi, mampu ia oleh mereka itu akan puasa ketika muda. Thumma ya'jazuna, kemudian lemah mereka itu anhu anis siyam, daripada puasa, ba'dal kibari, selepas daripada tuanya. Maka ketika itu wajiblah dia tu bayar fidyah. Masuk boleh belakang tu tafsir tu. Yutiqunahu ay yutiqunahu hala syabab, tapi ya'jizuna hala al-kibr, al-kibari, tua. Tu tua dah tak larat dah, maka bayar fidyah. Jadi yutiqunahu ni kalau atas tafsiran yang kedua jauh sikitlah. Yutiqunahu ay yutiqunahu hala syabab thumma ya'jizuna anhu ba'da al-kibar. Maka hak tu fidyah ta'am miskin. Jauh Dan atah pada liqaulihi, dan kerana dalil yang seterusnya, wa liqaulihi ta'ala, dan kerana firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Fid din min haraj. Okey. Wa ma, dan tidaklah, ja'ala, menjadi ia Allah, 'alaikum, atas kalian, fid din, dalam agama tu, min harajin, daripada payah. Allah Ta'ala tidak memayahkan. Lepas tu orang haid tak wajib puasa, sebab kalau haid wajib puasa, payah. Surah Al-Hajj ayat 78. Naam, istidrak. Ya, betul lah aku tu. Tapi yalzamuhu an kulli yaumin muddun. Betul dah, tak puasa tu wajib. Puasa tu tak wajib, betul dah. Tapi wajiblah baginya, bagi apa? Bagi orang tersebut, an kulli yaumin, daripada setiap hari tu, muddu ta'amin, satu mud makanan. Lebih kurang 700 gram gitu lah. Bila qada'in, tanpa perlu qada, sebab dia pun tak mampu. Siapa dia? Orang yang sangat tua dan orang yang tak ada harapan sembuh sakitnya. Wala yajibu ala man la yutiquhu syar'an li haidin, dan tidak wajib ia puasa juga. Ala man la yutiquhu, atas orang yang tidak mampu ia manhu dia akan siam, syar'an ay fi syar'i, mansub bin nazil khafi. Dari sudut syarak pun dia tak mampu, maka dia pun tak wajib puasa. Kerana apa? Li haidin, kerana haid itu tak boleh puasa disebabkan syarak. Au nifasin, ataupun nifas. Wa wajaba alaihi ala man la yutiquhu syar'an tu, wajiblah atasnya, atas orang yang tidak mampu puasa pada sudut syarak tu, al-qada'u, iaitu qada halat taharati, ketika mana sucinya, suci daripada haid, suci daripada nifas, mula subuh sampai maghrib, bukan pertengahan hari.
Kerana apa? 5 kerana barang yakni hadis. Yakni thabata sabit ia barang fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Kami nu'maru, disuruhkan kami, bi qada'is shaum, dengan qada puasa, wa la nu'maru, dan tidak disuruhkan kami, bi qada'is salati, dengan mengqada akan sembahyang. Jadi adalah ringkasannya pada wajib qada ni, kalau untuk yang pertama orang gila, maka ada tafsilnya antara gila sengaja dengan gila tak sengaja. Kalau dia sengaja gila, wajib qada. Jika dia tak sengaja gila, tak wajib qada. Tak sengaja gila daripada start sebelum subuh sampai maghrib, maka tu tak wajib qada. Adapun orang yang pengsan, tidak perlu tafsir lagi, wajib qada secara mutlak, sama ada pengsan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun orang yang mabuk pula, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia mentafsirkan yang mana wajib, mana tidak. Ibn Hajar mengatakan kalau dia itu mabuk dengan sengaja wajib qada, tak sengaja tak wajib qada. Itu Ibn Hajar. Tetapi Syekh Ibn Qasim Al-Ubbadi rahimahullah, dalam hasyiah Ibn Qasim Al-Ubbadi ala Tuhfah, dia kata tidak perlu tafsir lagi. Tidak perlu tafsir lagi. Tidak perlu untuk buat perincian. Bahkan orang yang mabuk ni puasa qada puasa secara mutlak, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Habis. Kemudian habis, selesai. Kemudian mana dia? Habis dah. Kemudian syarat yang keempat, as-sihhatu, iaitu sehat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.